bahagian A nombor 1. Rajah 1 menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Okey. Lepas tu dia kata senaraikan set bucu. Jadi set bucu ni, huruf-huruf yang dekat bucu ni lah yang ada dot ni. So set bucu kita J K L M N lagi tak? J K L M N H P ada 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Jadi cara dia pemberat yang minimum, kita nak buat pokok. Pokok ni dia punya tepi adalah n tolak 1 daripada bucu. N ni adalah bucu. Bucu kita tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia punya tepi sama dengan n tolak 1 sama dengan 7 tolak 1. So dia mesti ada 6 je tepi. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9 tepi. Yang kita nak 6 tepi. So kita akan buang 3 yang paling besar. So kita tengok yang paling besar 30, betul. So 30 ni KL ni kita buang 1, 28, lepas tu 27, betul tak? 27. So yang tinggal adalah okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 tepi. So dia punya pokok J sambung pergi H, lepas tu J sambung pergi K, J sambung pergi P sambung pergi M sambung pergi N di ke atas, lepas tu M sambung pergi L ke bawah. Alright. Rajah 2A ialah gambar rajah Venn menunjukkan set V dan set W dengan keadaan semesta. So ni keadaan semesta dia. Okey. Nyatakan hubungan yang diwakili oleh rantau berlorek. Kalau kita tengok yang dia lorek ni, semua yang dia lorek kecuali kawasan W. So kita tengok kecuali W. So set semesta kita V dan W. Jadi jawapan dia kita boleh kata hanya selain set W, ataupun kita boleh kata V di mana selain yang bersilang selain dengan set W. So ni V, tapi V ni dia tak nak set W. So antara dua ni lah boleh diterima. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set HKS dengan keadaan set semesta HKS. H dan K dan S. So semua ni adalah set semesta lah. Okay, dia kata pada ruang di jawapan lorek. Okay, so sekarang ni kita tengok H bersilang dengan K. Maksudnya H yang ni, H bersilang dengan K. So bila ada tanda ni maksudnya selain ni H bersilang dengan K. So H bersilang dengan K adalah tengah-tengah ni. Kalau selain dia dekat sini. Okay. Ni yang pertama. Lepas tu dia kata benda ni termasuk semua S. So S adalah dekat sini. So kawasan berlorek yang luar ni dengan sini. Okay. 3. Nyatakan songsangan bagi pernyataan berikut. Jadi ni jika ini adalah yang pertama, jika A maka B. Kalau songsang jika bukan A maka bukan B. Jika bukan A maka bukan B. Jadi ni sebab nampak dia punya tanda ni, jadi jika X tambah 3 tak sama dengan 7, maka bukan B. Sekarang B X sama dengan 4. Kalau bukan X tak sama dengan 4. B.
Tapi tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Jadi semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. So semua dia cakap pasal nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. So ni kenyataan. Kita bagi P, ni Q. Okey. Jadi dia kata semua nombor, jadi dia kata 8 adalah nombor genap. Dia tengah cakap pasal nombor genap dengan dibahagi tepat dengan 2, betul? Jadi 8 adalah nombor genap jika 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. Nyatakan sama ada hujah sah dan munasabah atau tidak. Jadi dia mesti ikut turutan. Dia kata sekarang semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. So patutnya dia akan cakap 8 adalah P. Kesimpulan dia 8 adalah Q. Jadi kalau tengok sekarang dah terbalik. Dia kata semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Tapi nombor genap ni P ni ada dekat kesimpulan, Q pula ada dekat sini. So dah terbalik. Bila terbalik, kita kata tidak sah. Jadi munasabah atau tak? Jadi munasabah atau tak, kita tengok dia punya ni kenyataan dia ni betul atau tak. Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Betul? Semua nombor genap boleh bahagi 2. Lepas tu 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. Betul? Dan 8 adalah nombor genap. Betul? Jadi dianya adalah munasabah. Jadi kalau tengok jawapan belakang tu, dia kata tak munasabah, tapi salah sebenarnya, dia munasabah. 4. Rajah 3 menunjukkan taman bunga orkid dan taman bunga mawar yang terdapat di sebuah kawasan rekreasi. Diberi bahawa hasil tambah luas kedua-dua taman bunga tersebut adalah 162 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi taman orkid. So dia kata hasil tambah ni maksudnya kedua-dualah. So taman bunga orkid dengan taman bunga mawar. So taman orkid TO tambah T mawar adalah 162. Lepas tu dia kata hasil tambah kedua-dua, hitung luas orkid. Dia nak hitung luas yang ni lah, ni yang dia nak. So berdasarkan yang kita ada, luas sama dengan panjang darab lebar lah. So taman bunga orkid ni luasnya 2x tambah 3 darab dengan x. Tambah dengan luas taman mawar ni, x tolak 2 darab dengan 3x sama dengan 162. Bila kita kembang 2x darab x dapat 2x kuasa 2. 3 darab x dapat 3x. 3x darab x dapat 3x kuasa 2. Negatif 2 darab 3x tolak 6x sama dengan 162. Jadi kita bawa semua pergi belah. Nak pergi kanan dan kiri. Kita pergi sebelah kiri lah sebab kuasa 2 dia ada kat sini. So 2x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2, 5x kuasa 2. 3x tolak 6x dapat negatif 3x. 162. Bila pindah kita dapat tolak 162 sama dengan 0. So kita buat faktor. Benda ni nak buat manual pun boleh, tapi senang kita guna kalkulator je. Terus so kalkulator biasa guna EQN, tapi yang ni lain sikit. Okay, ni pergi dekat sini equation, tekan saya punya kalkulator lah, tekan alpha sebab kita nak pilih A, alpha A. Lepas tu polinomial 2. So kita masukkan 5, negatif 3, negatif 162, tekan sama dengan, so kita dapat 6 dengan negatif 27 per 5. Kita dapat 6 dengan negatif 27 per 5, betul? Bila kita nak faktorkan, 6 ni akan jadi x tolak 6. Negatif 27 per 5 ni, dia akan jadi, bawah ni akan jadi naik atas. So 5x, negatif 27 akan jadi positif 27. Kenapa terbalikkan? Sebab bila kita buat sama dengan 0, dia akan dapat 6. So 5x tambah 27 sama dengan 0. So x sama dengan, ni pindah belakang jadi negatif 27 bahagi dengan 5. Okay. So sekarang kita ada dua nilai. Tapi kalau tengok sekarang, panjang sini adalah x. Panjang tak boleh negatif. Jadi kita tak terima yang ni. X sama dengan 6. So sekarang dia nak luas taman orkid. Jadi luas taman orkid sama dengan panjang dia 2x tambah 3 darab dengan x.
So tadi X sama dengan 6. Jadi 2 darab 6 tambah 3. X adalah 6. So 12 tambah 3, 15. 15 darab dengan 6 dengan 90 meter persegi. Okey, 5. Penyelesaian dengan kaedah matriks tak dibenarkan. Okey, begitu saya siap. Okey, Raja 4 menunjukkan harga bagi 2 jenis sayur. Fatimah membeli kedua-dua jenis sayur tersebut dengan harga RM46.50. So, dia beli dua-dua ni dengan harga RM46.50. So, ni ada harga dia. Yang ni RM4.50 per kg, yang ni RM6 se kg. So, bila soalan macam ni, kita nak buat soalan simultaneous equation kan, kita kena persamaan serentak, kita bagi huruf senang. So, kita bagi ni X, ni Y lah. Okey, berapakah jisim dalam kg kacang bendi sekiranya jumlah jisim kedua-dua jenis sayur yang dibeli adalah 9.5 kg. Jadi kita tahu X tambah Y sama dengan 9.5 kg. Kita tengah cakap pasal berat. So sekarang ni dia ada nak buat persamaan serentak, kena ada, kalau dua pun boleh ubah, kena ada dua persamaan. So dia ada lagi satu, dia cakap pasal harga. Dia kata beli dua-dua harga RM46.50. So kita tahu yang ni 4.5. 4.5x tambah dengan 6y sama dengan 46.5. Ni nombor 2. Okay. Jadi kalau tengok sekarang kita boleh ganti X sama dengan 9.5 tolak Y. So ni nombor 3. So kita boleh ganti dekat dalam 3 dalam 2. Bawah ni lah 3 dalam 2. So bila kita ganti X sama dengan 9.5 tolak Y, betul? 4.5 9.5 tolak Y tambah 6Y sama dengan 46.5. Jadi kalau kita guna kalkulator, 4.5 darab 9.5 dapat 42.75. 4.5 darab negatif Y dapat 4.5Y tambah 6Y sama dengan 46.5. Okey, lepas tu negatif 4.5 tambah 6Y dapat 1.5Y. Betul, jadi 42.7 kita pindah belah kanan, dia akan jadi negatif 42.7. So 46.5 tolak 42.75. So kita dapat 3.75. So Y sama dengan 3.75 bahagi 1.5. Kita dapat 2.5. So ni yang keempat. Jadi tadi kita tahu X sama dengan 9.5 tolak Y kan. Kita ganti, sebab kita dah ada Y, kita boleh ganti untuk dapat X. Jadi X sama dengan 9.5 tolak Y sama dengan 9.5 tolak 2.5. Kita dapat 7. Jadi sekarang ni dia kata jisim dalam kg. Jadi Y sama dengan 2.5 kg, X sama dengan 7 kg. 6. Rajah 5 menunjukkan gabungan pepecah yang terdiri daripada sebuah piramid tegak dan sebuah separuh silinder. So bawah ni separuh silinder, atas ni piramid tegak. E berada tegak, titik E berada tegak di atas tapak ABCD. Okey. Diberi BC sama dengan 5 cm. So sini 5 cm. Tinggi piramid 9 cm. So tinggi piramid 9 cm dan luas tapak ABCD adalah 70 cm persegi. Menggunakan pi, okey, dia bagi siap-siap pi ni, so kita kena guna yang dia bagilah. Okey, hitung. So jari dalam sentimeter bagi separuh silinder. Jadi macam mana kita nak kira apa yang kita ada? Okey, kalau tengok sekarang luas tapak ABCD, so A ni, dia kata ABCD ni luas tapak dia sama dengan 70. Di mana kita tahu ABCD ni sama dengan, jadi AB sama dengan 70 bahagi dengan BC sama dengan 70 bahagi 5. Kita dapat 14. Jadi AB sama dengan 14. Dia nak jari bagi separuh silinder. Jadi jari sama dengan 14 bahagi 2 sama dengan 7.
sentimeter. Okay, B, isi padu dalam sentimeter padu gabungan pepejal. Jadi ni kena guna formula lah. Jadi isi padu gabungan pepejal sama dengan isi padu piramid tambah dengan isi padu separuh silinder. Okay. Jadi apa formula piramid? Piramid, jadi piramid nama isi padu piramid sama dengan 1/3 darab tapak darab tinggi. Jadi isi padu separuh silinder. So kita tahu kalau silinder ni pi J kuasa 2H ataupun pi R square 2 tinggi T tinggi. Jadi bila separuh silinder kena tambah separuh dekat depan lah. Jadi isi padu piramid sama dengan 1/3 darab tapak. Tapak dia 70. Tinggi piramid tadi adalah 9. Tambah isi padu separuh silinder sama dengan separuh pi 22/7. Lepas tu jari silinder tadi adalah 7. Jadi 7 kuasa 2. Tinggi dia adalah 5. Jadi ni boleh potong 3. 7 ni boleh potong jadi tinggal 7. Jadi kita just masuk kalkulator. 70 darab 3 tambah 1/2 darab 22 darab 7 darab 5 sama dengan 595. Jadi jawapan dia 595 cm padu. 7. Rajak 6 menunjukkan garis lurus KL, LM, MN dan NK dilukis pada satu satah kertas. Garis lurus LM selari dengan paksi Y. So mana LM? LM selari dengan paksi Y. So ni paksi Y ni pun selari lah. Okay. Cari jarak bagi LM. Bila selari dengan paksi Y dia menegak je lah. Bila menegak, sini paksi Y ni paksi Y ni Y sama dengan 0. Jadi jarak dia ialah negatif 10 tolak 0 ataupun 10 tolak 0 pun boleh. Kalau sini dapat negatif 10 betul, tapi kita tahu jarak mestilah positif. So jarak dia adalah 10 unit. B. Persamaan garis lurus NM. Mana NM? Okay, so persamaan garis lurus. Bila persamaan garis lurus, kita tahu Y sama dengan MX tambah C. So, kalau kita ada XY, sekarang kita tengok kita ada XY. Maksudnya kita ada salah satu titik atas garis tu. So, kita ada M, 5, negatif 10, sini X, sini Y. Betul? Lepas tu, kita boleh cari M tak? Kita kena ada salah satu M atau C, baru kita boleh cari yang mana tak ada. Kalau kita tengok sekarang ni, atas garis ni, okay, dia macam ada cakap tadi, mana kita nampak tak? Yang ni selari dengan yang ni. Kalau kita tengok, kalau selari, kita boleh cari M dekat sini, baru kita boleh dapat M dekat sini. Kalau kita tengok sekarang ni negatif 38, betul? Dekat L ni, X sama dengan M, Y sama dengan 0. Jadi kita tahu M KL sama dengan M NM, betul? Di mana M KL sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi yang belakang tolak yang depan. Jadi yang belakang 50 ni Y2. So ni X2 Y2. Yang ni X1 Y1. Jadi sini 0 tolak 8 per dengan X2 tadi adalah 5 tolak negatif 3. Negatif 8 per 8 kita dapat negatif 1. So kita dah ada M, kita dah ada Y, kita dah ada X, kita boleh dapat C. So M sama dengan negatif 1. So bila kita ganti negatif 10 sama dengan negatif 1, X adalah 5 tambah C. Okay. Jadi negatif 10 sama dengan negatif 5 tambah C. C sama dengan negatif 10. Negatif 5 bila pindah jadi positif 5, kita dapat negatif 5. So, sekarang persamaan kita, persamaan garis lurus NM, Y sama dengan M negatif 1, X
tambah C. C adalah negatif 5. So ni adalah dia punya persamaan NM. 8. Razah 7 menunjukkan sektor ABC yang berpusat di O dan semi bulatan OCD. Menggunakan pi sama dengan 22/7. Hitung. Jadi pi, okey, dia dah bagi siap-siap kita guna pi ni. Panjang lengkok dalam sentimeter sektor ABC. So dia nak lengkok ABC. So ni ABC. So kita tahu lengkok ni sebahagian daripada bulatan. Sebahagian bulatan. Jadi perimeter bulatan sama dengan 2 pi J. Dan 2 pi R. 2 pi J. Okey. Jadi sekarang ni sebahagian bulatan 2 pi J. Tapi ni untuk satu bulatan. Bila sebahagian kita guna per dengan 360. So dia nak A. Dia nak A, B, C. Kita kena tahu sudut dekat sini berapa. Kita tengok. Sekarang dekat sini 60 darjah. Jadi A, B, C ni adalah 300 darjah. Jadi panjang lengkok ABC. Jadi kat sini lah. Lengkok ABC sama dengan 300/360 darab 2 darab pi. Dia suruh guna 22/7. Jadi jari AO ni adalah 14. Sama dengan, so ni dah boleh potong jadi 2. So ni pun dah boleh potong. Kita kira je direct. So 30/36 30/36 darab dengan 2 darab dengan 22 darab dengan 2, kita dapat 73.333 ataupun 220/3 boleh. Nak tukar dalam nombor bercampur 73 1/3 pun boleh. So 73.33 di mana ni dalam cm. B. Luas kawasan berlorek. Jadi macam mana nak tahu luas? So B ni luas kawasan berlorek sama dengan luas ABCO. Luas tulis ABCO tolak dengan luas COD. Luas COD. Jadi luas ABCO ni, luas ABCO nak panjang pula ABCO sama dengan, so luas ni sama dengan, kita tahu bulatan ni sama dengan pi J kuasa 2 ataupun pi R kuasa 2. Jadi luas dia ni untuk bulatan sama juga dengan ni, kita kena guna sudut dia lah sebab dia sebahagian. Jadi 300/360 darab pi. J adalah, jari dia adalah 14 kuasa 2. So bila masuk dalam kalkulator, luas COD sama dengan, so ni separuh daripada bulatan. Jadi 1/2 darab pi 22/7. R dia, jari dia, so kita tahu hujung ke hujung diameter dia 14. Jadi dia jari dia adalah 14/2 ataupun 7 kuasa 2. Okey, ni panjang. Nak senang terus susun, masuk dalam kalkulator terus. So luas ni saya ambil luas yang 2 luas 2 tolak luas 1 tadi sama dengan, terus masuk sekaligus je dalam kalkulator, tak payah kira satu-satu, kita nak jimat masa. So darab 14 kuasa 2 tolak 1/2 darab 22/7 darab 7 kuasa 2. So ni dah boleh potong. So ni pun boleh potong, just masuk kalkulator je. Okey, jadi 300/360 darab 22/7 darab 14 kuasa 2 tolak dengan 1/2 darab 22 darab 7 sama dengan, okey, jadi kita dapat 436.33. 436.33. So di dalam sentimeter persegi.
9. Encik Lim ingin membeli insurans hayat bernilai RM220,000 daripada TJ Insurance. Kadar premium tahunan yang dikenakan oleh syarikat insurans adalah RM2.34 bagi setiap 1,000 nilai muka mengikut umur dan status kesihatan beliau. Okey. Dia kata pemegang polisi dan nilai muka polisi. Jadi pemegang polisi ni atas nama siapa? Mestilah atas nama Encik Lim. Kenapa? Sebab polisi ni berdasarkan umur dan kesihatan dia. Nilai muka polisi. So nilai muka polisi ialah berapa harga yang dia beli tu? Ialah RM220,000. Okey. B. Hitung premium bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Jadi berapa dia kena bayar? So dia kata RM2.34 bagi setiap 1,000 nilai muka. Jadi cara kita nak kiranya ialah berapa yang dia ambil tu, RM220,000 per 1,000. Sebab setiap per 1,000 nilai muka darab dengan RM2.34. Jadi ini adalah tahunan. Bila kita kira, kita dapat 220,123 bahagi dengan 1,000 darab 2.34, kita dapat 514.8. So 514.8 ni per tahun. Jadi dia kata nak dibayar bulanan, so kita bagi dengan 12 je lah. Ataupun yang kat sini tadi kita boleh terus darab dengan 1/12. So 514.8 bahagi dengan 12 bulan. So kita dapat bahagi dengan 12, kita dapat 42.9. Jadi yang dia kena bayar RM RM42.90. 10. Pada bulan Ogos, sebuah pasaraya telah menjual 48 helai tuala mandi dan 45 botol sabun mandi dengan jumlah sebanyak 1,389. Pada bulan September pula, pasaraya telah menjual 50 helai tuala mandi dan 62 botol sabun dengan harga 1,704. Menggunakan kaedah matriks, saudara rasakan siap-siap. Cari harga sehelai tuala dengan sebotol sabun mandi. So untuk soalan macam ni, senang kita bagi pemboleh ubah siap-siap lah. So tuala ni kita bagi X, botol sabun mandi kita bagi Y. So kita keluarkan 48 tuala ni, 48X tambah dengan 45Y, kita dapat 1,389. Okay, lepas tu yang bawah pula dia kata 50 tuala tambah 62Y sama dengan 1,704. So ni persamaan pertama, persamaan kedua. Dia nak guna kaedah matriks. Jadi kita keluarkan, kita ikut urutan. Ni 48. Okay, nak buat matriks mesti pastikan depan ni sama pun boleh ubah, belakang pun sama pun boleh ubah. Jadi ni X, ni Y. Jadi bila kita tutup, atas ni mesti XY. Kalau depan ni Y, depan ni Y, XX mesti atas YX. Dia macam tu. Yang kat depan ni akan ada dekat atas lah. So kita keluarkan 48, 45, 48, 45, bawah ni 50, 62. Sama dengan 1,389, 1,704. So sekarang yang kita nak adalah XY. Bila kita nak XY, matriks ni kita bawa pergi belakang. Okay, so matriks ni sekarang bila dia pergi belakang, dia akan jadi matriks songsang. So dia macam ni. Bila matriks songsang, dia akan jadi 1/A ditolak BC. A dengan D akan tukar tempat, jadi C. B dengan negatif, B dengan C akan tukar simbol. So yang asal sini A, B, C, D. Okay, sama dengan jadi 1/A ditolak BC. A adalah 48. Lepas tu D adalah 62. Tolak B adalah 45. C adalah 50. Okey. Lepas tu D dengan A akan terbalik. Sini 62, sini 48. Jadi yang ni dengan B dengan C akan tukar simbol. Negatif 45 dengan negatif 50. So kita tukar balik.
belakang ni 1389 dengan 1704. So just guna kalkulator dulu depan ni. So 48 darab 62 tolak 45 darab dengan 50. 50 kita dapat 726. Jadi 1/726. Okay, sekarang macam mana nak darab matriks dengan matriks? Untuk darab matriks, yang pertama kita bulatkan dia punya baris. Yang kedua kita bulatkan dia punya lacur. So unsur pertama dengan unsur pertama, unsur kedua dengan unsur kedua untuk matriks pertama dengan matriks kedua. So unsur pertama dengan unsur pertama, unsur kedua dengan unsur tambah unsur kedua dengan unsur kedua. So unsur pertama kita 62 darab dengan 1389 tambah dengan negatif 45 darab 1704. So unsur kedua, so dah habis tu kita buat baris kedua, unsur pertama dengan unsur pertama tambah unsur kedua dengan unsur kedua. Jadi ni 50 ni negatif 50 kan, negatif 50. So sorry, negatif 50. Yang unsur kedua 48 darab 1704. 1/726. So 62 darab 1389 tambah negatif 45 sama juga negatif 45 darab 1704 dapat 9438. 9438. Negatif 50 darab 1389 tambah 48 darab 1704 dapat 12342. 12342. Jadi 9438 bahagi dengan 726 dapat 13. So atas 13 123 12342 bahagi dengan 726 dapat 17. Jadi kita tahu ini adalah X dan Y. Tadi dia kata harga sehelai tuala mandi dan sabun mandi. Jadi kita tahu tuala mandi tadi kita bagi X, tuala mandi harga dia sama dengan RM13. Lepas tu sabun mandi tadi sama dengan RM17. 11A, lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X tolak 10. Okay. Jadi kita selesaikan. So kita just isi je lah. So sekarang ni Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X tolak 10. So sekarang yang dia nak tahu ni Y lah. So kita just gantikan dia punya X. So yang pertama ni Y sama dengan negatif 1 kuasa 3 tambah 3 negatif 1 tolak 10. So yang ni negatif 1 tolak 3 tolak 10, kita dapat negatif 14. So negatif 14. Lepas tu yang kedua ni bila X sama dengan 3, Y sama dengan sama dengan, so X3 3 kuasa 3 tambah 3, X adalah 3 tolak 10. So 3 kuasa 3 27 tambah 3 darab 3 9 tolak 10. So ni boleh direct guna kalkulator je lah. So yang ni 36 tolak 10 kita dapat 26. So sini 26. B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. So, dia kata 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X. So, 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X. Dan 2 cm kepada 10 unit untuk paksi Y. So, dia kata lukis untuk daripada negatif 3 sampai 3.9. Okay. So, kalau kita tengok kotak kita ni pun memang daripada negatif 3 sampai 3.9. So, basically macam kita plot semua
titik A. Kalau tengok kosong ni tengah-tengah kita punya paksi X. So ni ada 3 titik, ni ada 4 yang kita nak plot. So dia lebih kurang, dia sebenarnya macam sini lah. Tapi kalau kita bahagi 2 pun cukup lah. 4 sini, 4 sini boleh letak kan. Kita ada 3 dengan 4 titik sebelah kanan dengan kiri. Okay. So ni kertas draft ni yang dah plot. So tadi dia macam ni. Okay, mana tadi? Okay. 2. So kita tahu 2 cm kepada 1 unit dekat paksi X. 2 cm kepada 10 unit dekat paksi Y. Okay, ni adalah skala yang dia nak. Jadi kotak besar ni adalah 2 cm. Tengok dekat paksi X 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. So untuk paksi Y pula, kotak besar ni adalah 10, 10. So ni adalah ikut skala. Jadi kita just plot ikut yang dia nak daripada kotak pertama sampai kotak terakhir. Contoh kotak yang pertama tadi negatif 3 dengan negatif 4, 6. Saya just tunjuk yang pertama dengan terakhir lah. So ni yang pertama negatif 3, negatif 4, 6. Yang last ni 3.9 dengan 61. Jadi negatif 3 adalah dekat sini. Negatif 46. Maksudnya kita tahu satu kotak ni 10 kan. Jadi sini adalah 10. Kita boleh tengok sini negatif 40. 10 kotak kecil melambangkan 10. Jadi 46 ni adalah 6 ke bawah. So dekat sini. Okey. Lepas tu yang dekat last ni 3.9 dengan 6.1. So 3 sampai 4 ada 10 kotak. Jadi 3.9 ni adalah satu kotak sebelum 4. Di mana 61 adalah satu kotak lepas 60. Jadi dekat sini. So kita pun plot, make sure dia punya lengkung licin dan bersambung. So kena make sure kita punya lengkung ni licin lah dan bersambung, tak ada garis lurus lah. Tak ada garis lurus. Lepas tu lalu semua titik. C. Daripada graf 11B, cari nilai Y apabila X sama dengan 3.2. Jadi dia nak Y bila X sama dengan 3. So X sama dengan 3.2. Dari daripada 3.2, so sini adalah 3.2. Kita tarik sampai kena dekat graf kita. Sampai dia stop. So kat sini dapat 3. Kat sini kan 3.1. So kita pun tarik 1 lebih daripada yang ni, tarik sampai tepi. Kita dapat 31. So daripada graf yang saya punya ni 31 lah. Tapi yang acceptable Y daripada 31 sampai 33 yang dia accept. Tapi yang macam daripada saya punya tadi, Y sama dengan 31. So B, nilai X bila Y sama dengan negatif 20. So kalau dari Y sama dengan negatif 20, tarik dari paksi Y lah. Tarik daripada paksi Y bila Y sama dengan negatif 20. So daripada graf ni, so negatif 20 dekat sini. So yang kena dekat graf, tarik, kena dekat sini. Ni adalah 2 titik. Ni 1.5, 2 titik lepas 1.5 ni tarik sampai kena paksi X. So 2 titik lepas 1.5 ini adalah negatif 1.7. So benda ni ikut kita punya ni lah. Kalau dari skema yang dia terima adalah negatif 1.8 sampai negatif 1.6. So tapi ikut korang punya graf lah. Macam saya punya dapat negatif 1.7. So sini X sama dengan negatif 1.7. Encik Haris adalah seorang eksekutif di syarikat tua. Pendapatan tahunan pada tahun 2020 adalah 103,500. Pelepasan cukai yang dituntut 21620. Dia juga memberi derma sebanyak 300 kepada rumah anak yatim. So A, hitung pendapatan bercukai Encik Haris. Jadi pendapatan bercukai sama dengan pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai
pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Jadi pendapatan tahunan dia 103,500 tolak pengecualian cukai. So derma atau hadiah ni kita masuk dekat bawah pengecualian cukai. 300 tolak dengan pelepasan cukai adalah macam perbelanjaan peribadi yang boleh kita lepaskan daripada cukai lah, macam rawatan ataupun pengajian apa. So ni yang diminta 21620, 21620. Jadi bila guna kalkulator kita dapat RM81,580. Okey, so ni adalah dia punya pendapatan bercukai. B. Setiap bulan gaji dipotong sebanyak RM480 untuk potongan cukai bulanan. Dia juga membayar zakat berjumlah 750 pada tahun tersebut. Menggunakan jadual 2, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Haris. Jadi pendapatan bercukai dia 81,580. Jadi nilai ni kita tengok dekat sini. So dia ni antara 70,001 sampai 100,000. So kita guna kolom yang ni lah. So kita guna yang baris yang ni. Okey. So kita tengok untuk 7,000 pertama dia kena charge 4,600. Jadi yang dia kena pendapatan dia untuk 70,000 pertama, 70,000 pertama adalah 4,600. 30,000. So baki dia kena charge 21%. Jadi baki dia adalah sekarang dia kena cukai dia 81,580. So 4,600 ni untuk 70,000 pertama. So kita tolak dengan 70,000 pertama. Okey, lepas tu darab dengan dia kena charge 21% untuk extra ni. So 21/100. Nampak tak? So 750 ni dia bayar zakat. Bila kita kira cukai pendapatan, kita boleh tolak dengan rebate. Di mana rebate ni dua. Satu, kalau pendapatan tahunan dia kurang 35,000, dia dapat rebate 400. Memang fix. Ataupun lagi satu, kalau dia bayar zakat. So ni sepatutnya cukai pendapatan dia, tapi sebab dia bayar zakat, so kita bertolak dengan 750 yang dia bayar zakat. So just masukkan je dalam kalkulator. Okay, so 4,600 tambah dengan 81,580 tolak 70,123 darab dengan 21/100 tolak dengan 750. So kita dapat 6281.8. So RM 6281.80. So ni adalah cukai pendapatan yang dia kena bayar untuk tahunan lah. Okay. So dia kata dia dipotong gaji sebanyak 480. 3. Adakah Encik Haris perlu membuat bayaran cukai setelah potongan bulanan? Tunjuk pengiraan bagi menjelaskan jawapan. Jadi kalau dia bayar kurang daripada cukai pendapatan yang dia kena bayar, so dia kena buat bayaran lah. So kita kena kira. So yang dia bayar tadi bulanan adalah potongan bulanan adalah 480. So RM 480 sebulan darab dengan 12 bulan. So kita dapat 480 darab dengan 12, kita dapat 5760. So yang dia tolak gaji bulan-bulan tu, dia tolak 5760. Tapi bila kita kira tadi, cukai pendapatan yang dia kena bayar adalah 6281. Jadi sebab dia lagi lebih, so dia kena bayar RM 6281.80 tolak dengan 5760. So kita dapat 6281.80 tolak dengan 5760. So kita dapat 521.8. So 5
21.80. So dia kata adakah kena buat bayar. Jadi adakah perlu buat bayaran? Ya, perlu buat bayaran sebanyak RM521.80 kepada LHDN. B. Encik Haris memiliki sebuah kereta dengan kapasiti enjin 1900cc. Berdasarkan jadual 3, hitung cukai jalan bagi keretanya. So, 1900 antara 1801 sampai sini. Okey. Bulat siap-siap kat mana dia punya kawasan. Okey. So, berapa cukai jalan? Kalau kita tengok 1801 sampai 2000. So, dia kena bayar, kadar asas adalah RM280. So RM280 ni, so RM RM280, lepas tu dia kena bayar 0.50 sen bagi sisi yang melebihi 1800. Jadi kadar asas ni sebenarnya untuk 1800 je. So yang extra ni kena tambah dengan 50 sen bagi setiap sisi. Jadi kita just ambil yang dia punya ni 1900 cc tolak dengan 1800, sebab 1800 cc ni adalah 280. Jadi kena darab dengan 0.5 sen lah. So kita dapat so 280 tambah dengan 1900, alamak 1900 tolak 1800 darab dengan 0.5. Jadi kita dapat 330. Jadi dia kena bayar RM 330. 13. Rajah 8 menunjukkan 3 sisi 4 ABC dan 3 titik PQR pada satu sata kertas. Nyatakan satu ciri yang menunjukkan sisi 4A dan B adalah kongruen. Bila kita kata kongruen, maksudnya kongruen ni maksudnya samalah. Jadi A dengan B kongruen. Macam mana kita nak kata dia kongruen? Kalau kita tengok saiz dia sama. So kalau sisi yang sama, ni 2, ni 2. Jadi kita boleh kata A dan B dan B kongruen sebab saiz dia sama, bentuk pun sama. Okay. B, titik P adalah image bagi titik Q. So ni image, ni objek. So ni P ni image bagi titik Q di bawah satu penjelmaan. Nyatakan koordinat image bagi titik R di bawah penjelmaan yang sama. Dia kata R ni kalau buat yang sama. So ni objek ni image. So kalau tengok dia boleh juga jadi, dia selain pantulan. Okey, kalau pantulan 1 2 3 di tengah-tengah ni lah. So pantulan dekat X sama dengan 8. So kalau kita tengok ini adalah P ni image di bawah pantulan X sama dengan 8. Kalau kita tengok sebenarnya kalau ni objek ni image, dia boleh juga jadi translasi. Tapi kalau dia translasi 1 2 3 4 5 6, A ni dah tak ada dalam ni dah. Kalau kita nak buat translasi, dia gerak dah keluar kotak. So kita boleh kata A ni adalah nanti A ni akan melalui dia punya transformasi adalah pantulan lah. Sebab kalau dia translasi, sebab kita kata R ni objek. Betul, R ni objek. Kita nak tahu image R di bawah transformasi yang sama. Kalau kita kata translasi, nanti dah keluar lah daripada grid ni. So tak boleh. So A nya adalah pantulan dekat X sama dengan 8. So dia punya image. So kalau ni pantulan, dia mesti jarak yang sama lah. 1 2 3 4. So sini pun 1 2 3 4. So ini adalah image di mana dia punya koordinat adalah 4 6. So sini adalah 4 6. Sisi 4C adalah image bagi sisi 4A di bawah penggabungan penjelmaan NM.
So, huraikan selengkapnya penjelmaan M dengan N. So, dia kata C ni image bagi A bawah penjelmaan NM. Bila NM, kita tahu dia buat M dulu, baru dia buat N. So, kalau tengok daripada A ni boleh pergi B, daripada B boleh pergi C. So, sini pergi sini boleh jadi M. Sini daripada transformasi daripada B ke C adalah boleh jadi N. Ataupun kalau tak follow ni pun, jawapan sebenarnya asalkan bila buat MN tu memang boleh dapat C, diterimalah. Jadi kalau salah satunya adalah A pergi B. Kalau tengok A pergi B, kita boleh kata ini adalah pantulan. Nampak? A pergi B adalah pantulan, di mana pantulan pada part C. So, kita kata pantulan dekat Y sama dengan 6. So, dia pantul, tengok, semua jarak sama. 1, 2, sini pun 1, 2. So, kita nampak dia image yang sama, cuma dia macam cermin lah, terpantul. So, N. Daripada B pergi C pula, so, kita tengok dia ni besar. Nampak tak? Ni dengan ni makin besar. So, kalau kita nak kata, tengok, kalau kita gabungkan, ni dengan ni makin besar. Kalau kita ambil yang sama, sini dengan sini. Nampak tak? So, kalau kita gabungkan dia satu, kita gabungkan jarak dia 3. So, kita nampak yang ni. So, yang ni 1, 2, 3, 4. So, ni 4. Sisi yang sama sini adalah 2. So, kita boleh kata pembesaran ni adalah pembesaran, di mana faktor skala dia. So, kalau kita tengok, faktor skala ni boleh jadi positif dengan negatif. Kalau positif, dia sama arah daripada dia punya pusat. Kalau negatif, dia terbalik. So, ni 3. So, kalau pusat dekat sini, kita nampak sini jarak dia 1, sini jarak dia 2. Nampak tak? Di mana daripada pusat 2 kali ganda. Kalau kita ukur titik lain pun, kalau sini pun, sini dengan bawah ni adalah 2 kali ganda. So, kita kata faktor skala dia adalah negatif 2. Sebab dari pusat, jarak sini 1, jarak sini 2, dia 2 kali ganda dan arah yang berlawanan. So, bila kita kata pasal faktor skala ni, kalau titik yang sama, contohlah bentuk macam ni kan. So, titik yang sama ni, dua-dua sebelah yang sama, faktor skala dia positif. Kita kira daripada titik. Kalau daripada titik ni, satu pergi belah kanan, satu pergi belah kiri, dan faktor skala dia adalah negatif. Dan belakang ni adalah ikut berapa pembesaran dia. So, ni adalah pembesaran dengan faktor skala negatif 2, di mana pusat dia adalah titik kat sini, iaitu 5, 3. Diberi luas sisi 4C adalah 96 cm persegi, hitung luas sisi 4B. Jadi formula dia, luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So, skala tadi adalah negatif 2 kuasa 2 darab dengan luas objek. Dia kata, kita nak cari luas sisi 4B adalah objek, image dia adalah 96. Jadi, luas objek sama dengan 96 bahagi negatif 2 kuasa 2 adalah 4. Jadi 96 bahagi dengan 4, kita dapat 24. Jadi luas sisi 4B adalah 24 cm persegi. 14. Jadual 4 menunjukkan taburan kekerapan laju sejumlah 80 kenderaan yang melalui lebuh AMJ. So, A nyatakan kelas mode. Mode ni adalah kita tahu kekerapan yang paling tinggi. Jadi kekerapan yang paling tinggi adalah yang ni lah, 90 sampai 99, di mana kelas mode adalah 90 sampai 99. So, 2. Berdasarkan jadual 4, lengkapkan jadual 5 di ruang jawapan. So, jadual 5, so sempadan atas. Sempadan atas ni, tengok. Nak tahu sempadan atas, tengok 59 dengan 60. Betul? So, 60 tolak 59 adalah 1. Sempadan atas kita bahagi 2. So,
jarak dia macam ni. Dia sebenarnya macam ni, 60 tolak 59 bahagi 2. Tengah-tengah antara 60 dengan 59 ni adalah 59.5. Sebab benda ni tak semestinya jarak dia 1. Tengok soalan lah, kadang-kadang 0.01. Tapi yang penting tengah-tengah antara 59 dengan 60. So sepadan atas 59.5. So ni tambah 0.5, yang lain semua tambah 0.5 lah. Jadi 59.5, 69.5, 79.5. So 80 sampai 89, 89.5, 99.5, 109.5, 119.5. So kekerapan lengkukan ni kita tambah semua kekerapan. Kalau tengok tadi, kekerapan tadi atas so kekerapan tadi 0, 6, 9, 19, 21, 13, 8. So ni adalah 4 lah. So kekerapan lengkukan ni kita akan mula dengan yang mula-mula 0. Lepas tu tambah dengan 6, 0 tambah 6 dapat 6. Lepas tu 6 akan tambah dengan seterusnya, 6 tambah 9, 15. 15 tambah 9 dapat 19 dapat 34. 34 tambah 21 dapat 5. 55 tambah 13 dapat 68. 68 tambah 8 dapat 76. 76 tambah 4 dapat 80. So kita dah settlekan lah. B. Untuk ceraian soalan ni, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. So, menggunakan skala 2 cm kepada 10 pada paksi mengufuk ni X. So, 2 cm kepada 10 untuk paksi X. Lepas tu 2 cm kepada 10 buah kenderaan pada paksi mencancang. Nampak? So, dekat X 10, 10, 10, 10. Dekat Y pun 10, 10, 10, 10 lah. Okay, so dia suruh kita buat OGIF. So OGIF ni mesti start daripada kosong. Dia mesti start daripada kosong dan kita guna sempadan atas. Kita guna sempadan atas untuk paksi X dan kita guna kekerapan lengkukan untuk paksi Y. So kita plot ni guna data ni dengan data ni. Okay, jadi kita tahu 10 cm 2 cm untuk 10 paksi X, 2 cm untuk 10 paksi Y. So kita plot start daripada sini sebab kosong, 10, 10, 10, 59.5. Lepas tu yang ni pula untuk kekerapan lengkukan ni kita plot 10, 10, 10 juga. Lepas tu baru kita mark. Tak apa, kita tengok macam ni. Okay, bila kita plot, kita dapat macam ni lah. So, ni dia punya paksi Y, kekerapan lengkukan. Paksi X adalah laju lah. Di mana kita plot guna sempadan atas tadi. Kalau kita tengok tadi, kotak pertama tadi 59.5 dengan kosong. Lepas tu, saya ambil dua kotak lah. Lagi satu, saya ambil 119.5 dengan 76. So, kita start dengan 595, 59.5 kosong. Lepas tu 119.5 tadi 76. Kita tahu setiap kotak ni 10, 10, 10. So 70 dengan 80 beza 10 kotak. 76 adalah kotak ke-6 lah. So kita plot dapat graf ni. Si berdasarkan OGIF yang dilukis, cari persentil ke-5. Jadi persentil ke-5 ni apa? Maksudnya 50% lah. Persentil ke-5 ni 50% daripada graf. So macam tadi dia dah cakap kat soalan ada 80 kenderaan. Jadi separuh daripada kenderaan adalah 50 per 100 darab 80 adalah yang 40. Kekerapan lengkukan yang ke-40. Jadi kita pergi, jadi bila 40 kita tarik daripada kekerapan lengkukan, tarik pergi dekat garis. Daripada garis ni kita turun kat sini. Okey, turun, tarik sampai kena paksi X. So turun. So macam saya dapat ni 3 kotak. So yang ni 3 kotak lepas
89.5. So macam mana nak tahu dia berapa? Kita tahu jarak sini ke sini adalah 10. 2 cm untuk 10 unit kan. 5, 9.5 dan 9.5 adalah 10. So bila 10, jarak setiap kotak adalah 1. So sini ada 3 kotak lepas 8.9.5 sama dengan 89.5 tambah 3, kita dapat 92.5. 15. Zainal mempunyai peruntukan sebanyak RM225 bagi membeli X kg durian dan Y kg mangga. Jumlah jisim kedua-dua buah tak kurang daripada 15 kg. Jisim durian adalah selebih-lebihnya 3 kali jisim mangga. Harga 1 kg durian adalah RM9 dan harga 1 kg mangga adalah RM5. So soalan ni mesti ada tiga benda yang kita kena keluarkan daripada soalan. So dia kata RM225 dia beli X kg durian dengan 6 kg mangga. So dia dah bagi 1 kg durian RM9, 1 kg mangga RM5. Before that kita bagi huruf dulu. So macam ni dah ada X kg durian, Y kg mangga. Jadi mula-mula kita tahu 9X tambah dengan Y tadi berapa? 5Y. Dia ada peruntukan RM225. Jadi kalau dia beli, dia kena beli kurang daripada 225. Okay, ni yang pertama. Jisim kedua-dua buah tak kurang daripada 15 kg. Jadi berat X tambah dengan berat Y tak kurang, mesti kena tak kurang. Maksudnya tak boleh kurang 15. 15 boleh, 15 dan ke atas. So dia kata durian ni selebih-lebihnya 3 kali jisim mangga. Jadi durian ni berat macam mana pun tak boleh lebih daripada 3 kali mangga. So durian tadi X, so dia mesti kurang daripada 3 kali berat mangga Y kan. Betul tak? Right. Okay, so kita dah ada 3 persamaan. So A, tuliskan 3 ketaksamaan linear selain yang ni. Okay, so kita dah buat mewakili situasi yang diberikan pertama, kedua, ketiga. So macam ni. Kalau terbalik pun, maksudnya 15 kurang daripada X tambah Y pun boleh. Ataupun kalau ni X kurang daripada 3Y, kalau kita buat 3Y lagi besar daripada X pun still boleh ha. Alright. B. Guna kertas draft yang disediakan untuk menjawab soalan ni. Menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada 2-2 paksi, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. So kita tahu dia nak lukis graf kan, di mana 2 cm kepada 5 kg. Bila kita cakap pasal berat ni, obviously dia mesti, paksi dia mesti positif. Jadi kita akan plot paksi X dengan paksi Y. So sini kita akan mula daripada kosong lah. So kita akan plot 2 cm kepada 5 kg, 5 kg, 5 kg, 5 kg. Kita akan plot macam 5, 5, 5. Tapi sebelum tu kita kena plot daripada 1, 2, 3. Macam ni kita nak plot? Okay, so sekarang ni kita ada 9X yang pertama. Okay. 9X tambah 5Y tu kurang daripada 225. Untuk kita plot, kita mesti ada 2 titik. Daripada 2 titik ni, kita cantumkan 2 titik. Lepas tu kita gabung untuk jadikan graf. So macam ni, 9X tambah 5Y kurang daripada 225. So kita boleh gantikan dengan mana-mana titik yang kita nak. And make sure sekarang ni kita plot 5, 5. Make sure yang kita boleh plot lah. So contoh, kita try 20. So sekarang ni tadi dia cakap okay, kepada kedua-dua paksi. So kita buat Y dengan X lah, di mana X tadi adalah durian, ini adalah mangga lah tadi So kalau X sama dengan 20, so kita plot 920 tambah 5Y kurang dari 225. 5Y kurang daripada 225 tolak. So 9 darab 20, 180 kurang daripada 45.
So Y kurang daripada 45 bahagi 5 adalah 9. So titik yang pertama kita ada adalah 29. So kita boleh plotkan daripada tadi sini, kita boleh plotkan 20 dengan kita kira kat ni 5, 10 dengan 9 satu titik. Lepas tu kita kena ada dua titik, cari lagi satu titik, mana-mana titik. So kalau kita nak buat X sama dengan kosong pun boleh. Tapi tengok, kalau X sama dengan kosong, okey, kalau yang ni kan, kalau X sama dengan kosong, X sama dengan kosong, 9X tambah 5Y kurang daripada 225, betul? Kalau ni kosong, Y sama kurang daripada 225. So mana kalkulator? 225 bahagi dengan 5, kita dapat 45. So kita punya kertas graf ni tak muat, terlampau besar. So kita kena cari titik di mana dua titik yang kita boleh plot. Contoh kalau kita buat X sama dengan 10, X sama dengan 10, 9 darab 10 tambah 5Y kurang 225. Jadi 5Y kurang daripada 225 tolak 90. So 225 tolak dengan 90 dapat 135. So 5Y kurang daripada 135, Y kurang daripada 135 bahagi 5, kita dapat 27. So 27 ni kita tahu 10, 10, 10. So 10, 20, 30, kita still boleh plot. So 10 dengan 27, bila kita dah ada dua titik, kita boleh tarik turun. So ini adalah cara kita plot 3 ni. So 1, 2, 3. So cari dua titik, kita buat dua titik, kita sambung titik. So 9X tambah 5Y kurang dari 225. Lepas tu X tambah Y besar daripada 15. Lepas tu X kurang daripada 3Y. So sekarang ni macam mana kita nak lorekkan? Okey, bila kita gariskan, kita ada 3 garis. So ni 9X tambah 5Y sama dengan 225. Ni sama dengan ni sebab kita tak lorek lagi. So yang ni kita dapat 3Y sama dengan X. Yang ni kita dapat X tambah Y sama dengan 15. So cara kita nak lorek, kita mesti Y mesti dekat depan. So macam ni X kurang daripada 3Y, ataupun kita tengok 3Y lagi besar daripada X. So bila lagi besar dia menghala, ke atas. Bila dia kecil dia menghala ke bawah. Jadi sekarang ni Y dekat depan, dia lagi kecil. Bila lagi kecil dia menghala ke bawah. So kita punya graf macam ni, yang ni menghala ke atas, ni menghala ke bawah. Jadi kita pun lorek. Okey, kita lorek semua ni. Okey, so ni yang pertama. So sekarang ni Y dekat sini. So Y lagi besar dari 15. So daripada garis ni dia mesti menghala ke atas. So garis ni X tambah Y lagi besar daripada 15 adalah garis ni. So daripada garis ni dia mesti menghala ke atas. So dia mesti menghala ke atas, tapi masa yang sama mesti kurang daripada graf mula. So kita dah ada satu kawasan ni. Sekarang yang ketiga ni, Y lagi besar daripada X. So sekarang garis dia kat sini, dia mesti lagi besar, menghala ke atas. Jadi dia dekat atas, at the same time mesti ni. So kita buat yang tutup tiga-tiga ni. So kita dapat yang garis berlorek ni. C. Jika Zana membeli 10 kg mangga, berapakah baki maksimum peruntukan? So, kalau baki maksimum maksudnya dia mestilah 10 kg mangga di mana dia beli paling sikit durian. Betul? Jadi kita tengok sekarang ni 10 kg, daripada 10 kg mangga kita tarik pergi graf. So daripada 10 kg mangga, so ni adalah paksi mangga tadi.
So 10 kg mangga adalah kat sini. So kita tarik. Kalau 10 kg mangga, idea dia beli 20 durian ataupun yang pertama dia kena ni adalah 5 durian. Dia nak baki maksimum. Jadi mestilah dia beli sikit je durian, betul tak? Jadi dia beli 10 mangga dan 5 durian. So 10 mangga. So dia akan beli 10 mangga dan 5 durian. Jadi baki maksimum kita kena tahu berapa dia dah spend. Jadi 10 mangga. Mangga tadi harga RM1. Okey, mangga harga RM5, durian harga RM9. Jadi mangga harga RM5, durian harga RM9. So 50 tambah 45 kita dapat 95. Dia nak baki maksimum. Tadi dia kata peruntukan dia sebanyak RM225. Jadi 225 tolak dengan 95, dia ada baki 130. Jadi baki maksimum adalah RM 130. 16. Dania sedang mengikuti pengajian dalam bidang pastry. Dalam salah satu kursus yang ditawarkan, beliau perlu melakukan tinjauan untuk mengetahui jumlah hasil jualan kek di 2 buah kedai selama 18 hari. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan dapatan tinjauan di kedai kek Y. So dia buat 18 hari. So ni plot batang daun lah. So cara kita nak baca dia, dan ni ialah batang dia 453, 453, 455 macam tu. Okey. Jadi hitung sisihan piawai bagi hasil jualan kek di kedai Y. Jadi kena tahu formula lah. Sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2. Jadi ni adalah EX kuasa 2 per N tolak dengan X kuasa 2. So ni adalah, so kita kena cari EX kuasa 2 sama dengan berapa. Lepas tu kena N sama dengan 18. Lepas tu dia punya min lah. Okay. So ni agak panjang lah kalau tengok ni 455 ni. So ni 453 kuasa 2 tambah 453. Okay, so menu kita pilih bawah ni statistik tekan 6. So pilih satu tolak variable. Okay, so kita masukkan ni 453. 453. Lepas tu yang ni 455, 455, 459. Yang ni 501, 501 sama dengan 503, 503 sama dengan 505 sama dengan 506 sama dengan 508 sama dengan, so 551, 551, 552, 552, 552, 554, 557 sama dengan, lepas tu 603, 603, nampak tak ni batang ni 606, 606, lepas tu 655, 655, 655. Okay, sama dengan, so lepas kita dah masukkan semua nilai ni, make sure ada 18 nombor sebab dia kata 18 hari, tekan option, tekan 3, kita nak calculate. So kita calculate, dia terus keluar apa dia punya min, apa dia punya EX, apa dia punya EX kuasa 2, semua keluar ni kalau guna calculator lah. So sekarang ni kalau kita masukkan nombor ni dengan betul tadi, kalau kita kira manual 453 kuasa 2, kita tambah semua ni, kita patut dapat 5220328. So 5220328. Untuk min pula, min ni sama dengan EX per N. Jadi EX pun, EX ni adalah hasil tambah semua ni. Jadi 453 tambah 453 tambah semua ni
per dengan N ni 18, di mana kalau jadi EX ni kalau tengok kalkulator kita dapat 9628 bahagi dengan 18, di mana kita dapat dia punya mean adalah 534.8889 ataupun 534.889. Jadi sisihan piawai sama dengan kita tengok ni, summation of hasil tambah semua X kuasa 2 adalah 5220328 per dengan N 18 tolak dengan, so yang ni adalah 534.889 kuasa 2. Jadi kalau guna kalkulator kita dapat 62.5458 ataupun 62.546. So kalau tengok kalkulator tadi kita dapat, so ni kalau kalkulator kita dapat 62.547. So kalau kalkulator, kalkulator kita dapat 62.547. Kenapa ada beza sikit? Sebab kita dah bundar dekat sini. Nampak? Kita dah bundar dekat sini, kalkulator tak bundar, that's why ada beza sikit je dekat titik perpuluhan lah. So, tapi kalau guna kalkulator senang lah, ni boleh ganti. Yang ni pun sebab untuk mengelakkan careless mistake lah. Kalau tak, boleh je masuk manual, kira satu-satu. Kedua, jika sisihan piawai bagi jualan kek di kedai X adalah 65.529. Jadi tadi kedai Y tadi 62.546. Kedai manakah yang mempunyai hasil jualan kek yang lebih baik? Bila cakap pasal sisihan piawai, yang lagi rendah adalah lagi baik sebab dia konsisten. Jadi yang lebih baik adalah Y. Jadi dia kata macam ni ayat dia, kedai mana yang lagi baik? Kedai yang lagi baik adalah Y. Kenapa? Kerana mempunyai sisihan piawai yang lebih kecil. Jadi Y ni satu markah, yang lebih kecil ni pun satu markah. Okay, B. Raja 9 menunjukkan kek mini yang dihasilkan oleh Dania untuk projek akhir semester beliau. Bentuk kek mini adalah gabungan sebuah kuboid dan sebuah silinder. Okay, kedudukan silinder tepat di tengah-tengah kuboid. Diberi bahawa tapak kuboid adalah bentuk segi empat sama, manakala tinggi dan diameter silinder masing-masing adalah 4 cm dan 6 cm. Jadi tinggi dan diameter, jadi tinggi silinder tu 4. Lepas tu diameter dia sama dengan 6 cm. Okey, lepas tu lukis dengan skala penuh donghakan kek mini pada sasar mencancang sebagaimana dilihat daripada C. Bila macam ni, soalan macam ni, kita just bayang macam benda ni kena penyek. So kita macam bayangkan macam mana kalau kita penyek dari J. Okay, so macam mana kalau kita penyekkan dari J. Jadi kalau kita tekan J ni, okay, nak dia mana bawah. Sebab ni tengah-tengahan. So kalau kita penyekkan daripada J ni, K ni P akan himpap S. So P akan himpap S, betul? Lepas tu Q akan himpap R. Di mana jarak P dengan Q ni adalah 10 cm sebab dia kata sama. Jadi PS bagi sini adalah Q himpap R. Jadi di sini adalah 10 cm. Jadi ni ke bawah adalah 3 cm. Q ke bawah 3 cm. Sini ke bawah pun 3 cm. So bawah pun bila kita tekan daripada J, kita penyek dari J, K akan himpap N. So dia macam ni, K akan himpap N. Lepas tu belakang ni L akan himpap M. So kita dah settle buat yang bawah. Yang atas pula, kita tahu bulatan ni betul-betul dekat tengah. Jadi sekarang kita ada 10 cm. Kalau tengah-tengah adalah 5 cm. Okay, dia mesti, jangan buat macam ni lah. Ni just guna pembaris, tandakan 5 cm dekat mana. So kita tahu diameter dia 6
cm, diameter hujung ke hujung. Jadi kalau 10 cm, diameter 6 cm, sini mesti 3. Tu sini 3, sini pun 3. Ataupun kita tahu jarak sini 2, ukur jarak 2, tarik 6 cm. So 6 cm untuk dia punya tepi. Dan dekat tinggi dia adalah 4 cm. So lukis 4 cm. Okey, tarik. Make sure garis sini ke sini. Jadi hujung ni R ke M ni, R ke M ataupun Q ke L ni adalah 3 cm. Hujung ke hujung ni K ke L adalah 10 cm. Jadi P ke K adalah 3 cm. Okay, sini ke sini adalah 6 cm. Dan tinggi silinder ni adalah 4 cm. Jadi kita make sure yang kita lukis ni tepat dah. Ukuran kena tepat. Jadi ukuran ni kena tepat di mana dia kena plus minus 0.2 cm je. Lepas tu semua sudut dia mesti 90 darjah lah. Bucu-bucu ni kena 90 darjah. Okey. C. Pemilik kedai Y bercadang untuk memberi satu hadiah kepada setiap pelanggan yang datang membeli kek tiramisu atau kek fruitylicious. So ada 2 kek, tiramisu dengan fruitylicious. Raja 10 menunjukkan 4 jenis hadiah yang dia bagi. Lengkapkan ruang sampel. Lengkapkan di ruang jawapan bagi gabungan kek dan hadiah yang mungkin diperoleh. So hadiah dia ada B, K, C, P. So hadiah dia ada B, K, C, P. So kek dia tiramisu dengan fruitylicious lah. So ni dah ada TB, TK, TC, TP. So ni pun FC dengan FP dah ada. So yang ni adalah FB dengan FK. Alright. 2. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa kek tiramisu dan alat tulis dipilih. Jadi kek tiramisu dengan alat tulis, kalau tengok sini, kalkulator dengan pen ni termasuk dalam bahagian alat tulis lah. Jadi dia punya pilihan adalah tiramisu atau kalkulator, tiramisu dan kalkulator atau tiramisu dan pen. Jadi ada 2 kebarangkalian daripada semua kebarangkalian yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dapat 1/4. B. Kek fruitylicious atau bukan cawan yang dipilih. Jadi dia ada atau, sama juga dengan semua, tolak dengan kek fruitylicious dan cawan. So selain semua fruitylicious dengan cawan ni adalah ni ya, TB, TK, TC, TP, fruitylicious, P, FK, FP. Sebab dia atau, so salah satu ada tak apa, tak boleh dua-dua sekali. Jadi ada 7 kebarangkalian daripada semua 8. So 7/8. 17. Adli merupakan seorang peniaga nasi lemak. Pendapatannya P berubah secara langsung dengan bilangan nasi lemak yang dijual, Q bungkus dan bilangan hari berniaga. So berubah secara langsung. So P ni berubah secara langsung dengan Q dan R. Dia macam tu. Bila langsung dia sama. Maksudnya kalau P naik, kalau Q naik, P pun naik. Kalau R naik, P pun naik. Dia macam tu. Okey. Diberi Adli memperoleh 300 setelah menjual 120 bungkus nasi lemak selama 5 hari. Ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. So sekarang ni adalah berubah secara langsung. Kalau kita nak buat persamaan, kita kena tambah pemalar. Kita bagi dia K, Q, R. Jadi yang dibagi ni kita dah ada P. P sama dengan 300. So bungkus nasi lemak ni Q, Q sama dengan 120, R sama dengan 5 hari. So daripada sini kita boleh cari K. K sama dengan P per Q per R. Nampak tak? Kita nak K, jadi ni Q dengan R ni bawa pergi kiri, jadi bahagilah. P tadi adalah 300
bahagi Q adalah 125. Jadi just guna kalkulator. So 300 bahagi dengan 120 darab dengan 5 dapat 1/2 ataupun 0.5. Jadi dia kata dia nak P dalam sebutan Q dan R. Jadi P sama dengan K adalah 0.5 QR. Dua, hitung pendapatan Adi sekiranya telah menjual sebanyak 240 bungkus nasi lemak dalam masa 10 hari. So, dia nak pendapatan. Pendapatan adalah P lah. So, P sama dengan 0.5 QR tadi. Sama dengan 0.5. Bungkus ni Q. R dia adalah 10. Jadi, just guna kalkulator. 0.5 darab 240 darab dengan 10 dapat 1200. So, P sama dengan 1200. So, pendapatan dia RM 1200. Tiga, nyatakan bilangan nasi lemak yang dijual sekiranya Adli memperoleh 1,500 dalam masa 8 hari. So, sama juga, just guna persamaan 0.5 QR. So, dia nak bilangan nasi lemak. Bilangan nasi lemak adalah R. R sama dengan P bahagi 0.5 Q. P dia tadi dia dapat 1,500 bahagi 0.5 Q sebanyak 8 hari. So, guna kalkulator. 1,500 bahagi dengan 0.5 darab 8, kita dapat 375. Jadi jawapan dia adalah 375 bungkus. B. Setiap pagi, Adli akan memandu kereta ke pasar tani tempat dia berniaga nasi lemak. Graf jarak masa Raja 11 menunjukkan pergerakan kereta Adli dari rumah ke pasar tani. So, sekarang ni dia berniaga nasi lemak. So, daripada Adli dari rumah ke pasar tani, dia akan singgah ke Taskar Anakku untuk hantar anaknya sebelum meneruskan perjalanan. So, kita tahu dari rumah nak pergi pasar tani, sebelum tu dia akan singgah pergi hantar anak dia lah dekat Taskar. Okay, nyatakan tempoh masa dalam minit Adi berhenti di Taskar Anakku. So, tengok balik kita punya graf ni jarak dengan masa. Jadi, bila dia kata berhenti, maksudnya jarak tak bergerak lah. Bila jarak tak bergerak, kita tengok yang jarak sama, iaitu jarak yang 5 ni je. Jadi, tempoh masa adalah satu ni, tempoh masa 18 tolak 10 sama dengan 8 ni minit. Kita tengok kita punya graf ni, punya masa dia guna apa? Minit ke, saat ke? Okay. 2. Hitung laju dalam kilometer per jam kereta Adi dari rumah ke Taskar Anakku. So, ni kena ingatlah, kalau graf jarak masa, kita nak pergi laju, kita kena kira kecerunan. Dia macam ni. Kalau graf jarak, graf laju, graf pecutan. So, graf kalau nak pergi ke kanan, kita kena kira kecerunan. Ni pun kira kecerunan. Kalau patah balik, kita kena kira luas. Sekarang kita ada graf jarak, kita nak kira laju. So, kita kena kira kecerunan. Nampak mana? Kecerunan. So, laju dia kira dari rumah ke Taskar. Rumah ke Taskar maksudnya 0 ke 10 minit. Jadi, kecerunan dia sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, sini ada 5. 5 tolak 0. Okay, so yang ni 10, 5. Yang ni 0, 0 lah. So, 5 tolak 10 per 10 tolak 0. Kita dapat 5 per 10 ataupun 1 per 2. Okay, jadi dia kata laju dalam kilometer per jam. Tapi yang kita dapat 1 per 2 ni, ini ada dalam kilometer per minit. So, tak siap lagi. So, ni 0.5 kilometer per minit. Jadi, macam mana nak tukarkan minit ke jam? Okay. Kita nak hapuskan minit. Minit kena dekat atas. Kita tahu 1 jam sama dengan 60 minit sama dengan 1 jam. Minit kat atas supaya kita boleh potong. Jadi, 0.5 km
darab dengan 60, kita dapat 30, di mana jawapan kita dalam kilometer per jam. So ni kena hati-hati, kena tengok dia nak unit apalah. Ni kilometer per jam lah. So ni J pun dah cukup. So kilometer per jam sama je lah kilometer J negatif 1. Okay, so ni jawapan dia. 3. Hitung nilai M jika laju purata keseluruhan perjalanan adalah 45 km per jam. Jadi kita tahu purata laju perjalanan. Okey. Jadi apa formula laju ni, laju purata ni? Jadi laju ni sama dengan jumlah jarak bagi dengan masa. Jadi jumlah jarak adalah M lah. Jarak keseluruhan daripada sini ke sini M, bahagi dengan masa dia bergerak adalah 24, di mana laju dia adalah 45 km per jam. So ni pun sama, kena hati-hati juga. Kenapa? Sebab kalau kita punya graf ni kilometer per minit, 24 ni minit. Jadi untuk kita kira, kita kena sama dia punya unit dia. Jadi minit ni nak tukar jam. Macam mana minit nak tukar jam? Minit nak tukar jam kena bahagi 60. Jadi baru unit sama. Ni kilometer. Ni kilometer per jam, ni pun kilometer per jam. Jadi baru kita boleh kira. 24 bahagi 60. Jadi M sama dengan 45. Bila bawah ni bawa pergi belah kiri, jadi darab 24 per 60. Jadi just tekan kalkulator. Kita dapat 18. Jadi ini adalah 18. M sama dengan 18. C. Adik berhasrat membuat pinjaman perniagaan sebanyak 12,000 dari Tekun Nasional bagi menambah modal perniagaan. K. Dia mengenakan 4% atas baki. Tempoh bayaran balik selama 7 tahun manakala ansuran bulanan adalah 120. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Adli bagi 3 bulan pertama. Jadi sekarang ni benda ni faedah atas baki. So macam nak kira faedah? So bulan pertama, jadi faedah yang dia kena bayar adalah berapa yang dia pinjam? 12 darab dengan dia punya faedah. Faedah dia 4% ni per tahun lah. Jadi 4% per tahun, jadi 4/100. Ini dalam tahun. Jadi untuk sebulan kita kena bahagi dengan 12 ataupun darab dengan 1/2, kita dapat 40. Jadi faedah bulan pertama dia kena bayar 40. So ansuran bulanan dia 120. Jadi baki dia lepas dia bayar, dia hutang 12,000. Betul? Bulan pertama ni faedah yang dia kena bayar 40. Dan yang dia bayar bulanan adalah 120. Jadi 12,000 tambah 40 tolak 120, 11920. Jadi ini adalah baki yang tinggal lepas bulan pertama. Jadi dia nak bulan ni, dia nak 3 bulan kan. Jadi untuk bulan kedua, faedah yang dia kena bayar untuk bulan kedua sama dengan sekarang baki dia adalah 11920. Sebab dia dikenakan faedah atas baki. Darab dengan peratus, 4/100 sebulan. 4/100. Jadi untuk per bulan kita kena bahagi dengan 12. So sama dengan bila kita kira, kita dapat 39.73. Okey, jadi ni faedah baru. Jadi baki dia lepas dia bayar sama dengan sekarang baki dia 11920 tambah dengan faedah yang dia kena bayar tolak dengan 120. Jadi lepas bulan 2 dia ada 11839.73 lagi yang dia kena bayar. So bulan ketiga, faedah yang dia kena bayar, sebab faedah atas baki kita ambil baki dia 11839.73 darab dengan 4/100 darab dengan sama juga bahagi 12 ataupun darab 1/12. So untuk bulan ketiga ni dia kena bayar 39.47. Jadi baki bulan 3 adalah 11834.73 tambah 39.47 tolak dengan 120 yang dia bayar.
So yang baki tinggal 11759.20. Okay, so ni untuk 3 bulan. So dia kata faedah yang perlu dibayar untuk 3 bulan pertama. Jadi dia nak faedah je. Faedah yang dia kena bayar adalah bulan pertama RM40, bulan kedua RM39.73, bulan ketiga RM39.47. Bila tambah semua ni dapat 119.20 untuk faedah. Jadi jawapan dia RM119.20.